Assalamualaikum Puan. Hari ni kita orang nak interview Puan berkenaan dengan ikhtilat. Okey, kita orang ada diberi tugasan untuk buat tembual berkenaan ikhtilat untuk khusus kita orang yang pengajar Islam. Okey. Saya ada beberapa soalan untuk tanya Dr. Puan. Okey, soalan yang pertama, pada pendapat Puan, apakah definisi ikhtilat dan bagaimana ia mempengaruhi masyarakat? Dan apakah contoh-contoh ikhtilat dalam kehidupan seharian yang Puan tahu? Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi untuk menumbuh saya tentang topik ikhtilat ni. Okey, ikhtilat ni dari fahaman saya ialah pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Maksudnya pergaulan bukan dari segi berhubung sahaja, tetapi dari segi ikhtilat di dalam WhatsApp. Maksudnya pergaulan yang tidak mempunyai batas antara lelaki dan perempuan. Okey, soalan yang kedua ialah ikhtilat dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ialah seperti campur tangan agama dalam urusan negara atau percampuran budaya. Okey, bagaimanakah kita sebagai seorang Muslim mahu menerapkan ikhtilat dalam masyarakat golongan remaja yang menganggap kuno ataupun remeh pada zaman sekarang? Jadi, sebagaimana kita tahu cabaran sekarang ni ialah remaja mudah terpengaruh dan mengatakan kalau couple apa semua ni trend lah, trend. Jadi saya sebagai seorang pendidik akan selalu tekankanlah dan akan selalu ingatkan yang mana kita perlu kawan, tetapi kita kena ada batas. Okey, selagi belum bernikah, semua pergaulan harus dijaga. Sedangkan yang sudah bernikah pun dari segi macam madam, seorang bekerja pun kita kena menjaga kita punya batas supaya tidak terjerumus dalam ikhtilat ni. Terima kasih Puan. Puan, izinkan saya kenalkan diri dulu. Nama saya Aili Azmira. Saya ada beberapa soalan, iaitu soalan ketiga dan keempat tentang ikhtilat juga. Okey, soalan yang ketiga ialah pada pendapat Puan, siapakah yang harus disalahkan dalam isu ikhtilat ini? Sama ada lelaki ataupun ibu ayah? Okey, dalam isu ni apa yang dari pendapat saya, ikhtilat ni dari diri sendiri. Okey, kalau misalnya seorang remaja tu dibesarkan dengan didikan agama dari kecil, insya-Allah ikhtilat ni dapat dibenteras. Tetapi ia bergantung juga pada diri sendiri. Waktu semakin lama dia membesar, dia akan mudah terpengaruh. Bila dia terpengaruh, jadi diri sendiri itu jugalah yang mengawal diri dia untuk menjerumus ke dalam ikhtilat atau tidak. Dan sememangnya bila dia semakin remaja, dia dapat boleh berfikir dengan matang. Okey, sama ada dia nak dan kadang-kadang benda ni juga trend nak menyalahkan ibu bapa dah cuba yang terbaik, tetapi dari diri sendiri jugalah dia bermula. Sedangkan ikhtilat ni bukan di kalangan remaja saja, di kalangan orang yang dah berkahwin pun kadang-kadang ada terjerumus dalam ikhtilat ni. Jadi bagi pendapat madam, bukan salah persekitaran, tetapi diri sendiri yang memilih untuk menjerumus ke dalam ikhtilat ni. Okey, baik. Soalan saya seterusnya ialah, pada pendapat Puan, bagaimanakah untuk kita menegur kawan-kawan kita yang tidak menjaga ikhtilat mereka tanpa mengurus hati? Okey, ini memang agak sukar sikit lah, tetapi apa yang kita boleh tolong atau apa yang kita boleh bantu adalah kita boleh busykan dia. Kita boleh bawa dia ke ceramah-ceramah, atau kita biasanya orang yang dah biasa dan mungkin kita ambil couple ni, dia akan nak dengan boyfriend dia je. So kita busykan dia, kita bawa dia bersukan apa semua. Kita tidak menegur secara direct, tetapi dengan membuatkan dia busy, dia dapat kurangkan. Dan sikit-sikit kalau kita bawa dia pergi ceramah ke apa ke, dia akan slowly sedar sebenarnya benda ni tak elok, dan sebenarnya aku boleh je hidup tanpa boyfriend aku boleh je nak mingle around dengan kawan-kawan. Cara menegur tu mungkin kalau kita rapat, kita boleh tegur lah.
Tetapi kalau kita rasa takut menyakitkan hati dia ke apa, kita buatlah dengan cara yang lebih halus macam tu. Okay, terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum Puan. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nuri Izzati. Saya ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, pada pendapat Puan, bagaimana menjaga iktilat antara lelaki dan perempuan semasa sesi pembelajaran? Okey. Sebagai seorang remaja dan di kalangan remaja yang dah boleh berfikir, kadang-kadang memang akan terlepaslah kita ni bertepuk tampar, okey. Kadang-kadang kita lupa yang berlainan gender tu ada batasnya, berlainan jantina tu ada batasnya. Jadi apa yang cara yang boleh dibuat adalah mungkin di dalam grup tu kalau kita nampak medium sebagai lecturer nampak macam ini dah over sangat ni, macam kalau dah macam body contact ke apa ke, kita tegur. Kalau dari medium tegur, dan kalau dari kalangan korang sentiasa kena ingat yang jaga batas. Jaga batas supaya kalau you tak mula dulu, orang lain pun tidak akan ikut serta, faham tak? Maksudnya kalau you tak mula, melainkan kalau you dah mula, lelaki pula yang bagi respon, nanti dia akan berlanjutan dan dia akan jadi lebih parah lah. So kena ingat sesama sendiri, kalau orang tu kita nampak over kat kita, kita tegur. Kalau kita pun astagfirullahalazim, sentiasalah beristighfar di dalam hati yang macam aku ni dah over. So kita janganlah buat. Okey madam, untuk soalan yang terakhir, pada pendapat Puan rasa zaman sekarang kita perlu menjaga iktidat lagi ke tidak? Semestinya sekarang adalah zaman di akhir zaman yang kita tahu kena menjaga iktidat ni supaya tidak berlaku fitnah, okey. Sedangkan sesama remaja pun berlaku masalah macam ni. Apatah lagi kalau orang yang berumah tangga, dari segi kawasan kerja semua pun tetap kena menjaga batas lah, supaya tidak berlaku lah perkara-perkara yang menjerumuskan kepada inilah iktilat. Terima kasih Puan. Sama-sama.